I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya ini adalah satu lagi maklumat ataupun dapatan terkini yang telah dikongsikan di media sosial berkaitan dengan kes rasuah 8 adun di Sabah. Rupanya, perkara ini telah semakin berpanjangan, sehingga kan sedikit demi sedikit kita mengetahui tentang isu ini. Tapi kalau nak cakap siapa bersalah, jauh sekali, kerana belum dapat dibuktikan mana-mana individu ataupun mana-mana pihak bersalah dalam hal ini. Tapi kalau nak cakap 8 adun rasuah di Sabah, pasti apa yang kita fikir, 8 adun ini melakukan satu tindakan yang tidak sepatutnya. Saudara-saudara, ini satu pendedahan terbaru dikongsikan oleh Malaysia kini bertarik 14 November. Pendedahan baru, RM 70 juta. Kau fikir saya tak sakit hati. Pemberi maklumat dalam dakwaan skandal rasuah di Sabah mengeluarkan video baru berkaitan perbincangan dana berjumlah puluhan juta ringgit. Malaysia kini difahamkan bahawa klip itu adalah versi suntingan daripada rakaman perbincangan yang lebih panjang antara pemberi maklumat dan adun tempasuk Muhammad Arsyad Bistari. Pemberi maklumat berkata, versi suntingan ini tidak termasuk perbincangan mengenai wang yang didakwa sebagai suapan untuk menyokong projek negeri. Dalam rakaman tersebut, perbincangan berpusat pada projek-projek yang dikatakan disekat oleh seseorang yang dipercayai merujuk kepada Ketua Menteri Haji Jinor. Selain projek saya, Datuk ada banyak projek lain. Adakah dia sekat mana-mana projek Datuk? Tanya pemberi maklumat. Banyak, jawab ahli politik berusia 49 tahun itu, yang juga pengerusi Softwoods Sabah Berhad, syarikat yang terlibat dalam penanaman semula pokok secara besar-besaran. Banyak, tenom projek terbaru RM 70 juta tambahnya. Ketika ini Arsyad yang wajahnya tidak kelihatan dalam beberapa bahagian menyebut nama Menteri Kewangan Negeri Masih Manjun dan mengaitkan masalah tersebut dengan pasukan lama. RM 70 juta, saya kutip 20%. Berapa banyak duit? Konsesi 3 tahun. Kau fikir saya tidak sakit hati? Saya belanja ketua bahagian, berapa banyak sudah tambahnya. Video itu bagaimanapun tidak menjelaskan perincian berkaitan projek itu sama ada miliknya atau komisen saja. Apabila ditanya sama ada Haji Ji berjanji untuk memberikannya projek tersebut, tetapi kemudian menarik balik dari belakang, Arsyad menjawab, masalahnya adalah pasukan lama. Masih Manjun ambil alih. Malaysia kini dimaklumkan bahawa projek tersebut tidak berkaitan dengan pemberi maklumat itu. Arsyad kemudian menjelaskan perubahan yang berlaku sejak Ketua Menteri melantik Masidi yang juga adun Karanaan dan Setiausaha Agung GRS yang dipimpin oleh Haji Ji sebagai Menteri Kewangan Negeri selepas krisis politik 2023. Sebelum menjadi Menteri Kewangan, Masidi adalah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri. Arsyad membayangkan bahawa selepas Masidi mengambil ahli portfolio kewangan, pendekatan terhadap projek berskala besar berubah. Setiap kali ada mesyuarat putuskan projek besar, RM 30 juta, RM 50 juta, RM 70 juta, prosedur ada. Jadi masih dinasihat dia begini, itu juga masalah tambahnya. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, Anda boleh lihat berita sepenuhnya di Malaysia kini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara,
kita dikejutkan dengan berita tergempar rasuah yang melibatkan 8 adun di Sabah. Ada juga berkata berkaitan dengan kes rasuah yang berlaku di Sabah ini melibatkan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Bila dah melibatkan Ketua Menteri, ada yang kata ini adalah konspirasi politik. Ini adalah fitnah kepada Ketua Menteri. Ada yang kata CEO memfitnah Haji. Bahkan NGO sebelum ini sudah membuat laporan polis dakwa bekas CEO fitnah Haji Ji. Nah, persoalan yang paling utama di sini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah adakah ini hanyalah taktik ataupun satu cara untuk pilihan raya negeri Sabah dipercepatkan ataupun diawalkan? Tuan-tuan dan puan-puan, mungkinkah ini salah satu cara musuh politik Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri GRS, untuk menumbangkan Haji Ji, untuk menggulingkan Haji Ji dengan cara melibatkan nama Ketua Menteri Sabah berkaitan dengan kes rasuah 8 adun ini? Adakah ini satu taktik supaya pilihan raya negeri Sabah akan diawalkan? Sedangkan tarikh sebenar pilihan raya negeri Sabah adalah pada tahun 2025 dan pada sebelum Oktober ataupun sehingga tamat tempo, yaitu pada bulan Oktober menurut Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Jadi saudara-saudara, kita berbalik kepada kes rasuah 8 adun tersebut. Kalau benarlah Ketua Menteri Sabah Haji Jinor terlibat dengan rasuah 8 adun ini, kes ini, dan terlibat berkaitan kes ini, kalau benar, adakah ini satu cara musuh politik Ketua Menteri Sabah, musuh politik JRS untuk menggulingkan Haji Ji? Adakah ini salah satu cara untuk mempercepatkan pilihan raya negeri Sabah 2025? Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, mungkinkah ini satu cara untuk mereka mahu Haji Ji letak jawatan sekiranya beliau terlibat dengan rasuah ini, ataupun DUN Sabah terus bubar, Kerajaan Negeri JRS terus bubar? Nah, ini semua akan menjadi persoalan yang paling utama. Tapi kalau kita mau fikir kembali, rupanya persoalan yang paling utama adalah berbalik kepada kes rasuah itu. Nah, saudara-saudara, benarkah kes rasuah yang berlaku hari ini di Sabah yang melibatkan 8 adun di Sabah ini satu perkara yang amat serius melibatkan Ketua Menteri? Ada yang cakap 8 adun di Sabah, kalau benar mereka ini memang terlibat dengan rasuah, aktiviti kotor ini, mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang. Sebelum dikenakan tindakan undang-undang, perlu disiasat dulu. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, kalaulah benar Ketua Menteri Sabah Haji Jinor terlibat dengan kes rasuah ini, adakah dengan ini Kerajaan Negeri JRS, pimpinan Haji Ji, akan diubarkan, akan ditumbangkan? Semua ini menjadi persoalan. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?